Assalamualaikum. Salam. Busy hari ni ya. Salam Ramadan. Salam Ramadan. Ramadan Mubarak. Siap Wan? Sihat, Alhamdulillah. Okey, apa khabar semua? Keluarga Galeri Ilmu. Kerja ini. Malam cuti hari ni kerja. Oh, untunglah boleh cuti. Macam bergema lah suara kita. Haa lah. Sekejap Okey tak? Better kan? Better. Okey sikit kot. Better. Gelap sikit lah saya duduk terperosok dekat celah-celah klinik ni. Okey, kita berkati sesi kita Puan. Tengok umur kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillah bertemu kita di hari kedua Ramadan bersama dengan dietitian kita Puan Ruqayyah Muhammad. Last week kita cerita pasal diet bukan mitos. Hari ni kita nak sembang pasal diet mak-mak. Jadi pada penonton yang nak bertanya, boleh type di ruangan komen. Terbaik kat diet, belum-belum dah terbaik dah. Hani Ehsan kawan lah kot. Saya baca sikit testimoni Buku Diet Mak-Mak ni super best. Baca sejam dah habis. Tak boleh letak sebab terlalu banyak info yang sangat bagus. Semua wanita, terutamanya bakal ibu dan ibu-ibu. Syarat ilmu berguna dan membina. Moga kita menjadi, kita tu mak-mak lah. Sihat dan gembira sentiasa. So ini tulisan, kalau ikut sini 2019. Tapi buku ni sangat relevan walaupun dah 2 tahun berlalu. Full color. Dan saya nak serah kepada Puan Ruqayyah lah. Sebab kita akan tanya soalan yang sama. Apa big why Puan nak menulis buku Diet Mak-Mak ni? Sebelum ni Diet Bukan Mitos. Tapi yang ni sebenarnya buku yang pertama lah Kenapa menulis buku Diet Mak-Mak? Bismillah Puan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kejap saya nak suruh student saya follow live IG. Bukan live IG Galeri Ilmu, so korang follow gitu. Alright. Okey. Sebenarnya macam mana boleh terbitnya buku Diet Mak-Mak ni? Diet Mak-Mak ni dia asalnya adalah daripada modul kelas antenatal. Okay, so kelas antenatal ni dia adalah kelas persediaan untuk ibu mengandung yang biasa kita buat dekat USM. So jadi kelas antenatal ni adalah persediaan kita cover untuk breastfeeding, cover persediaan ibu tu kalau kata macam contoh mak ni macam mana dia nak mandi baby, nak cuci pusat dan banyaklah nak bersalin macam mana. So jadi modul tu adalah yang saya ambil daripada saya punya ceramah-ceramah lah. Okay, so jadi untuk masa lepas macam bila saya buat presentation ajar ibu-ibu mengandung, so dalam sesi 1 jam dia banyak soalan tau, dia banyak soal ibu-ibu tanya yang kadang-kadang tu kita tak boleh nak jawab. Apa yang kita boleh buat adalah saya kata macam aku kena tulis lah buku diet, buku cerita pasal diet ni lah sebabnya orang nak baca and then bila kata tak ada bahan bacaan yang boleh dibaca secara berterusan, so jadi siapa yang join kelas antenatal saya je lah yang dapat, orang lain tak dapat gitu. So jadi daripada situlah maksudnya saya kumpul, start itu daripada big why saya. So benda ni sebelum masuk ke dalam Akademi Bondeno lagi, manuskrip ataupun cerita-cerita tu saya dah kumpulkan sebelum tu lagi. Sebab this is a real life event. So jadi cumanya bila kata kita dah compilekan untuk dijadikan satu manuskrip Diet Mak-Mak tu, dia adalah manuskrip yang kita ambil dia punya, orang kata apa
rujukan tu kena saya cari yang updated lah, ada rujukan terbaru daripada clinical practice guidelines, daripada yang KKM, daripada jurnal-jurnal yang terbaru untuk kita maksudnya tallykan maklumat-maklumat tu berdasarkan maklumat terkini. So jadi bila kita dah tulis buku tu daripada kisah benar and then kita adaptasi dengan tambahan maklumat dan sebagainya, buku tu dia sebenarnya bila macam sekarang, masa saya duduk orang kata apa, buat kelas antenatal semua, memang benda tu kita refresh setiap bulan, memang kita buat kelas antenatal. Tapi bila dah masuk musim PKP, musim COVID ni, banyak benda-benda ilmu tu macam dia jadi tak ingat balik dah tau, sebabnya kita tidak refresh setiap hari. So jadi kadang-kadang bila orang tanya balik, so buku ni sebenarnya dia sangat membantu untuk saya rujuk balik apa benda yang guidelines ataupun cara yang terbaru ataupun praktis yang terbaru untuk diamalkan lah. So jadi dia actually bukan sahaja sekadar buku untuk bacaan umum, tetapi sebenarnya dirujukkan juga. Dan juga kalau kata macam pelajar-pelajar saya pun memang ramai yang saya suruh diorang memang beli supaya diorang banyak ambil buku isi daripada buku ni balik. Mana bila yang dah bekerja, diorang guna balik buku tu untuk diorang buat slides untuk ajar pesakit, untuk ajar orang awam dan sebagainya. So alhamdulillah lah, maksudnya buku ni dia bukan hanya kita kata guna untuk ibu sahaja, tetapi untuk jadi panduan juga kepada pelajar-pelajar saya dan juga dietitian-dietitian di luar sana. And in fact memang ada dietitian daripada klinik kesihatan, saya tak ingat Tanjung Malim ke, dia memang order dengan saya secara berkala 10 buah dan memang dijual dekat pesakit dia dekat klinik kesihatan. So jadi kalau tak dia pun macam tu lah, maksudnya kadang-kadang dia order 5, bila habis dia order lagi. So jadi at least lah dia orang kata apa, bantu sebarkan buku tu lah kan. So jadi biar kita dapat manfaat pada orang ramai lah. Betul-betul. So buku ni sebenarnya selepas dengan pengenalan tadi daripada Puan K, bagi saya dia bukan sekadar untuk wanita lah, tapi macam saya sendiri sebagai seorang suami, kita kena ambil maklum lah info-info. Betul kot. Betul, ayah-ayah pun kena tahu juga sebenarnya. Untuk kita yang nak pergi beli barang, nak sediakan, menjaga orang rumah kita yang dalam berpantang utamanya, dan apa yang boleh dan tak boleh dimakan oleh kita punya isteri lah. Jadi buku ni secara ringkasnya memang sangat-sangat bermanfaat lah, dengan full color. Harga pun tak adalah mahal sangat, RM30. Tebal betul. Tebal lepas tu berwarna kan. So dia punya grafik. So jadi itulah sebab saya buku ni pun actually dia jadi masa saya mengandung kan, masa daripada anak sulung, kita dietitian, so kita tahu okay nak makan macam mana dan sebagainya, but most of the reference yang ada tu memang mostly datangnya daripada reference yang overseas. Okay lah, tak apalah, saya boleh baca, saya ada orang kata apa, ruang dan saya ada peluang untuk cari bahan bacaan tu. Tetapi bila fikir macam tak ada pun orang buku macam ni yang untuk tally untuk orang awam kan. So kalau kata ada pun dia kadang-kadang macam amalan semasa ibu mengandung, tapi dia tidak macam written by macam ustazah daripada ataupun daripada bukan daripada personal yang dietitian lah, daripada perspektif dietitian. So jadi daripada buku tu lah yang bila saya tulis tu, and then saya combinekan pasal senaman, combinekan doa-doa, amalan kan, doa-doa. Sebabnya doa-doa tu bagi saya, masa saya mengandung anak daripada anak sulung dan sebagainya, doa-doa tu memang biasa saya photostate, download, lepas tu memang berhelai-helai lah kertas tu kan. So jadi macam lepas solat baca sampai kita boleh hafal doa-doa tu. So jadi sebab tu saya fikir kenapa aku tak combine, tak masukkan jadi. So actually penambahan doa-doa dan amalan-amalan untuk bantu semasa mengandung, untuk
memudahkan bersalin dan juga untuk macam tambah air susu dan sebagainya, semua tu adalah actually tambahan later on tau. Saya tak terfikir pun, cuma je bila satu masa tu saya tengah sembang dengan kawan-kawan saya, kan betul macam lah dalam buku tak ada, macam susah nak cari buku. So kata saya nak buku diet mak-mak ni dia jadi macam all in one package. So exercise ada, doa ada, diet pun ada. So macam everything is there. So macam tak perlu pun nak dapatkan banyak-banyak buku lah. Untuk panduan just follow this one. InsyaAllah daripada mula sampai habis mengandung tu, alhamdulillah boleh ikut all dia punya step-step dia lah. Dia punya informasi dalam tu, insyaAllah. Dia senang cakap macam buku ni selain buku merah, ini buku betul. info tambahan untuk ibu start dah tahu mengandung, sampai melahirkan, sampai berpantang, all in one. Betul. Amalan dia memang ada lah, orang cakap tak adalah detail, tapi kita ada masukkan doa-doa yang common lah, yang biasa dibaca, dan ada senaman, makanan apa semua ni. Dan jadual pemakanan, kalau tengok sini, menu pagi, tengah hari, malam semua memang lengkap lah, memang untuk ditulis oleh orang tempatan, orang Malaysia, daripada lokal lah orang cakap kan, bukan sumber barat yang kita pun tak tahu. Kadang dia orang ni culture dia orang kan, tapi ini ditulis oleh orang Melayu kita. So memang senang lah, bahasa mudah lah, bahasa Melayu, so insyaAllah senang faham. So alang-alang kita dalam bulan Ramadan ni, Puan, saya nak minta Puan explain sikit lah berkenaan bulan puasa dan juga ibu yang menyusukan dan juga ibu yang mengandung. Sebab kita tahu ibu mengandung dan yang menyusukan ni dikatakan tak digalakkan untuk berpuasa. Pendapat daripada seorang dietitian macam mana? Kalau dia berkeras nak puasa tu, boleh ke tak boleh ke, macam mana ke? Bismillah, Puan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kata sebenarnya baru ni pun hari Isnin baru ni pun ada patient saya seorang lah. Anaknya baru dalam 5 months macam tu. Dia datang lah kan. Betul macam dia bagi tahulah, dia kata dia nak start susu formula untuk anak dia. So saya cakap kenapa nak start susu formula kan? Sebab kan Puan memang bagi susu dah ada saja kan. Dia kata itulah nak puasa ni, dia kata takut anak tak cukup lah. Dia kata risaulah susu kering lah dan sebagainya. So jadi maksudnya tu saya pun explain lah dekat dia. Saya kata sebab saya tak bawa buku masa tu, so jadi kita tak boleh nak suruh dia beli buku kan. So macam jangan Puan cari buku dekat kedai kat depan SMO, kat depan USM ni kan. Puan cari, lepas tu Puan boleh buat bacaan kat situ lah. Tapi daripada sesi tu saya educate balik sebenarnya untuk ibu mengandung ataupun masa ibu menyusu masa bulan puasa, sebenarnya boleh je dia berpuasa, tetapi dia ada rukhsah-rukhsah dia lah. So kalau kata contoh ibu yang mengandung, contoh dia memang dah tak mampu nak berpuasa. Kalau berpuasa, kalau dia ada kencing manis, kalau dia puasa gula darah dia tak kontrol, kalau dia berpuasa tekanan darah dia jadi tinggi, lepas tu kadang-kadang ada setengah ubat yang perlu dia ambil yang memang wajib. Kalau dia tak ambil memang akan bagi side effects pada ibu tu contohnya. So jadi dia ada rukhsah. So bila ada rukhsah dia tak perlulah nak berpuasa. Tetapi kalau kata dia mampu berpuasa, so jadi bila dia mampu berpuasa, saya ajarkan balik macam mana sebenarnya untuk jaga makan ni. So yang penting of course sahur tu dia kena makan. Okay, so makan mesti kena makan makanan yang orang kata apa, yang whole meal punya base, maksudnya yang mengenyangkan lah. So dia tak boleh macam just nak minum air dengan kurma saja, tak boleh. Sebab apa? Sebab kita kena faham ibu yang mengandung tu dia makan, dia perlu untuk cukupkan keperluan untuk anak dia juga. Dia bukan hanya supply kalori dan nutrisi untuk dia, tetapi untuk anak dia juga. So jadi pengambilan protein macam lauk-lauk, susu, semua tu kena cukup. Kemudian kalau kata contohnya kalau dia tak bersahur, so memang of course dia memang akan tak larat, dia akan dehidrasi. Sebila dia ada dehidrasi, tak cukup air dan sebagainya, so dia akan impak kepada ibu tu balik lah kan. So anak tu kadang-kadang tu mungkin disebabkan dia makan tak cukup dan sebagainya, dia akan menyebabkan anak tu kurang aktif. So jadi anak tu mungkin berat tak naik dan sebagainya. So jadi bila dalam keadaan macam tu boleh berpuasa. Tapi kalau kata ada macam masalah kesihatan ke apa, of course kena dapatkan dululah green light daripada doktor. Doktor cakap okay boleh berpuasa, then you can berpuasa lah.
Tapi kalau doktor kata memang tak boleh lah puan gini-gini, dan memang tak boleh. So jadi jangan paksa lah orang kata. Okay. So jadi kalau ibu menyusu pun macam tu jugalah. Buka puasa kena makan makanan yang seimbang. Macam tak boleh lah buka puasa makan kuih je. Ataupun kalau buka puasa tu makan minum air je dengan buah je kan. Sebab faham, saya masa anak sulung dulu kot, suami saya kerja jauh. Sebenarnya saya kerja Kuala Krai, so lebih kurang sejam setengah macam tu. So jadi most of the time masa tu berbuka puasa dengan anak je. Masa tu anak kecil lagi, 3 bulan, 4 bulan macam tu kot. Kadang-kadang buka puasa tu makan kuih je. Anak dah tidur pukul 10 nanti baru makan nasi kan. So memang tak sempat lah, anak menangis lah, tak ni. Jadi macam kita banyak kereta kepada anak. Tapi kita lupa sebenarnya mak tu sendiri penting untuk cukupkan keperluan makan dia untuk memastikan anak tu dapat nutrisi yang mencukupi. So kalau kata mak makan, mak tak jaga makan, so of course air susu tak cukup untuk anak ke. So jadi akan ada impak lah. Okay? Tapi sebenarnya kalau kita ikut kajian, walaupun ibu tu menyusu, khasiat susu ibu tu dia masih, kalau ibu tu berpuasa, so jadi khasiat susu ibu tu tak ada beza sikit pun. Okay, dia tidak berkurang daripada segi dia punya laktosa, kandungan lemak dia, protein dalam tu tak ada berkurang pun. So yang berkurang mungkin macam mineral-mineral, macam contohlah kalsium ke, zat besi dan sebagainya daripada susu lah, tetapi tidak dengan kata tidak signifikan, tak banyak sangat kekurangan lah. So jadi melainkan kalau kata macam kita berada dekat luar negara yang kita mana berpuasa dalam 20 jam kan. So jadi macam 20 jam dia berpuasa, yang tu memang akan bagi impak lah kalau kata berterusan untuk ibu yang menyusukan anak. Tapi kalau untuk Malaysia ni alhamdulillah okey lagi kan. Alhamdulillah, insya-Allah cukup makan tu. Bukan terkurang makan, cukup makan. Lebih-lebih pula. Punya duration puasa ni standard lah dalam 7-8 jam, itu standard lah. Jadi subuh maghrib kita tak ada lah macam tadi berbelas jam dan berpuluh jam. Ada panggilan ke? Telefon ke? So kita lebih kurang dalam 14 jam lah biasanya. Benda tu orang cakap standard lagi lah. Dia yang saya nampak apa yang puan cakap ni, jaga waktu sahur dan waktu buka tu benda yang paling penting lah. Apa yang kita ambil waktu sahur dengan buka tu, kita tak boleh macam contoh lelaki ni dia makan untuk diri dia kan. Tapi untuk wanita yang mengandung dan yang menyusukan ni, dia kena fikir untuk kandungan dan juga bayi yang disusukan. So dia kena balance lah apa yang diambil tu. Sebab kalau kita tengok sini, buku ni memang dibagi 2 bab je. Dibagi ke bahagian mengandung dan juga ibu yang berpantang menyusukan. Sebab saya tertarik bila kita sebut pasal diet dengan ialah wanita yang selepas melahirkan kan, kita tahu lepas wanita waktu bujang memang slim, mengandung badan dah mula kembang. Lepas tu dia punya antara yang kita panggil, nak panggil mitos ke apa saya tak tahu, tapi mindset kot. Boleh ke kurus lepas bersalin kan? Sebab kita tak, lelaki tak merasakan benda tu, melainkan yang boroi lah kan. Tapi perempuan macam mana dia nak kurus selepas dia dah bersalin tu? Adakah benda tu mustahil ke apa ke, macam mana ke? Tip yang mudah lah kalau boleh kongsi sikit pada kita ni. Dia sebenarnya menyusu ni, dia actually dia boleh bantu untuk ibu tu kurus balik tahu sebenarnya. Cumanya kena betulkan cara pemakanan kita tu. So actually ramai orang cakap lah, bila menyusu kita kena makan 2 kali lebih banyak kot, sebabnya kita nak hasilkan susu. And then ada yang cakap bila menyusu ni memang akan kerak lapar. Yes, memang betul. Kalau menyusu memang kita macam kerak lapar, kejap-kejap rasa macam nak makan, kejap-kejap rasa dahaga tu memang betul lah. So jadi most of the time bila kita lapar, kita ni makan makanan-makanan yang tinggi kalori lah. Sebagai contoh macam goreng pisang ke keropok, kerepek-kerepek, snacking lah antara waktu makan tu banyak. So kadang-kadang makanan-makanan ni dia sebenarnya dia tidak memberi nutrisi yang bagus untuk tubuh, tetapi dia memang high in calories. So what happens is, mak ni bila lepas bersalin, dia dah ada fat storage tau. Dia memang dah ada lemak tubuh yang digunakan, yang dikumpul semasa mengandung tu. Actually lemak tu sebenarnya dia berfungsi untuk apa? Masa kita menyusu, lemak tu akan digunakan balik untuk hasilkan susu ibu tu balik sebenarnya. So tetapi kalau kata kita menyusu,
dan kita makan makanan yang tinggi kalori dan kita ambil lebih daripada keperluan kita, what happens is lemak-lemak yang kita kumpul, yang kita simpan semasa mengandung tadi tu tak guna. Sebab tu berat badan tak turun. So badan kita just gunakan energi mana yang kita ada. Yang kita duk makan tu, yang tu digunakan without kita tambah daripada diet kita, daripada lemak-lemak dan yang simpan masa kita mengandung. So jadi sebab tu berat susah nak turun. And then bila kata mengandung, lepas menyusu, lepas bersalin lah, kalau kata ibu yang yang tidak menyusu dada, okay, dia bagi anak susu formula contohnya, so food intake dia tidak berkurang, dia tidak kurangkan diet intake dia. So jadi dia still makan banyak. So jadi berat dia masih tidak turun juga. Sebab apa? Sebab kalori intake dia tu masih banyak. So jadi padahal dia menyusu, so dia tak perlukan ekstra kalori sangatlah seperti mana ibu yang menyusu. Begitu. So jadi dan juga ada untuk ibu yang menyusu pun dia actually untuk kalori tambahan lebih kurang dalam 500 kalori tu hanya untuk ibu yang menyusu yang berat badan dia normal. Maksudnya bukan berlebihan berat badan. So kalau kita dah berlebihan berat badan tu, dia tak perlu dah ambil yang 500 kalori tambahan untuk dia menyusu tu. Sebab apa? Sebab dia dah ada, kita nak time tu lah kita nak gunakan lemak simpanan tubuh kita tu. Tapi kalau kata kita tambah makan, ambil juga ekstra, of course lah berat badan memang susah lah nak turun. Kan? And then exercise kurang, tak jaga meal time. So benda-benda tu memang akan mempengaruhi lah kenaikan berat badan dan susah nak turun. Okay, macam saya lah, ni pengalaman saya sendiri. For instance, masa anak sulung, anak kedua tu memang bagi saya macam mudah kot nak turunkan berat badan balik lah. Tapi disebabkan oleh berat saya naik banyak masa mengandung, so it takes lebih kurang dalam setahun untuk saya reduce saya punya berat tu sampai ke berat yang sebelum mengandung balik. Setahun. Jadi kita menyusu lah, fully breastfeed. Tetapi bila dah mengandung seterusnya, okay, kita dah tahu dah, oh aku hari tu mengandung makan terlebih, so berat naik banyak. So this time kita control kita punya tu. So berat naik tak banyak. So dalam 6 months saya dah boleh turun dah balik berat badan asal. So tapi masa tu lah jaga makan. Lepas tu memang adalah kena pergi berjalan. So jadi macam tu lah, bila anak-anak kecil ni macam susahnya nak keluar pergi jalan, nak pergi sana sini kan, susah. Tapi kena buat lah, nak tak nak macam mak tu kena cari jugalah masa untuk ada me time tu lah, supaya at least bantu untuk mak tu jadi lebih sihat lah, insyaAllah. Jadi okay, lagi sekali saya suka highlight kan, buku diet mak-mak ni dia manual untuk yang tadilah, untuk yang mengandung dan yang berpantang. Jadi dia bantu kita. Bila sebut diet ni memang nombor satu makanan lah. Yang kedua tadi exercise. Benda tu tak boleh lari lah. Memang kena buat. Dia makan jaga saja tak cukup. Exercise pun kena buat. Dan memang buku ni memang boleh kata memang sangat-sangat bagus lah untuk mak ayah yang lagi-lagi yang baru berkahwin, yang baru nak dapat anak pertama ke. Orang cakap buku ni memang lengkap lah dia punya informasi dia. Dan untuk kita punya penutup lah, saya nak pada Puan Rukayah promote kan, kenapa perlu dapatkan buku ni lagi-lagi dalam bulan Ramadan ni, antara teman terbaik pada yang baru orang cakap nak timbang anak pertama. Kenapa buku ni korang wajib dapatkan, supaya buku ni selain daripada, yalah kita tahu bulan puasa ni bulan ibadat, banyak baca Quran. Buku ni pun korang kena telaah sampai orang cakap nilai lah buku ni, boleh bagi hadiah kepada kawan-kawan yang betul, setuju. Bismillah. Alright, okay, bismillahirrahmanirrahim. Buku ni, alright, buku diet mak-mak ni bagi saya dia adalah manual yang semua pasangan ni perlu ada kot. Semua pasangan yang ibu dan ayah perlu ada. Tak kisahlah dah ada anak 2 atau 3 ke, dah belum lagi ke, memang wajib ada. Sebab apa? Sebabnya dia actually kita kena baca bukan masa kita dah tahu kita mengandung, tetapi kita kena baca sebelum mengandung lagi sebenarnya. Sebab dia ada penjagaan pemakanan sebelum mengandung, macam mana kita nak kawal pengambilan makan kita dan sebagainya. Okay, sebab kita tahu ibu yang plan untuk mengandung, dia perlu ambil folic acid supaya cukup
untuk memastikan anak tidak mengalami masalah spina bifida lah. Okey. So jadi buku ni kalau katalah kita sebagai seorang yang maksudnya macam dah tak mengandung, maksudnya pencen dah kan, so jadi boleh je hadiahkan kepada kawan-kawan yang baru berkahwin, ataupun kawan-kawan yang baru tahu mengandung, especially dalam bulan Ramadan ni lagilah perlu. Sebab apa, dalam buku Diet Mak Mak ni banyak panduan-panduan makanan untuk ibu yang mengandung, untuk kontrol alahan, untuk ambil makan yang betul. Lepas tu kalau untuk berpuasa, macam mana nak berpuasa walaupun mengandung dan juga menyusukan. So insya-Allah mudah-mudahan perkongsian daripada kisah-kisah betul daripada pesakit saya dalam buku Diet Mak Mak ni mampu membantu pembaca di luar sana beramal dengan lebih baik insya-Allah dalam bulan Ramadan ni. Insya-Allah. Jadi insya-Allah. Jadi sebenarnya nak promote jugalah. Kita nak galakkan pada yang rasa memang buku ni bermanfaat, yang nak jadi dropshipper lah. Kita nak highlightkan pada yang nak buat duit bulan puasa ni kan. Kita tahu bulan puasa ni ramai niaga online. Selain kuih raya, biskut raya, korang boleh juga jual buku dropship. Antaranya buku Diet Mak Mak ni. Boleh menarik. Kami di talian 0113293346. Saya tulis kat sini lah. Menarik. Alhamdulillah. 32933466. Ini untuk nombor dropship kami. Dan boleh dapatkan juga buku kami di Shopee Galeri Ilmu Official, dan boleh join Telegram Galeri Ilmu Official juga. Sebabnya kita bulan puasa ni macam kita tahu, kita tak nak sekadar orang cakap tahan puasa lapar dahaga, tapi kita penuhkan pengisian di samping buku-buku bermanfaat macam ni. Sebab Puan Rukayah pun sebenarnya ada aktiviti lain dengan ABN. Kita suka promote lah sebab benda tu sedang berlangsung kan. Apa nama dia? Saya ada lupa nama perancangan. Semarak Ramadan at Anjung Bunda Nur. Anjung Bunda Nur. Masih so jadi semalam nak join. Semalam dah start. Masih boleh join lagi. Baru 2 Ramadan kot. Kan? So jadi program Semarak Ramadan ni adalah program di mana kita ada banyaklah pengisian start daripada pukul 5 pagi sampai pukul 10 malam lah setiap hari. Ada sesi-sesi macam tadarus, sesi kuliah duha, sesi dan of course lah kalau yang bahagian saya adalah studio sihat lah. Studio sihat adalah pukul 6 sampai pukul 6.30 petang, di mana sesi saya semalam, setiap hari Selasa petang pukul 6 hingga 6.30 kita bercerita mengenai diet, macam-macam cerita pasal topik diet. Semalam tajuknya adalah makan dengan siuman. Tajuk pun macam gila, makan dengan siuman je kan. Semua cakap kata gempak tajuk. Okey, so jadi insya-Allah minggu depan pun adalah topik-topik yang lebih bagus. So jadi setiap minggu untuk studio sihat ni dia akan kita cover untuk sihat mental, sihat kewangan, sihat emosi. Okey, so jadi sihat daripada segi rohani. So banyaklah topik yang kita akan cover insya-Allah. So jadi kalau kata siapa yang berminat untuk join lagi program Semarak Ramadan ni memang sangat-sangat dialukan. Sebabnya memang banyak pengisian setiap hari. So jadi saya rasa macam semalam baru start kan, the whole day tu saya rasa macam penuh je masa sambil buat kerja, duduk dengar perkongsian sambil tengah ni lah meeting dengan student ke apa ke. So jadi sambil-sambil lah juga tu 2 in 1 ke. So gitulah, kita nak rebut peluang mana yang dapat insya-Allah. Okay. Detail boleh direct DM pada Puan Rukayah punya IG lah. Boleh. Jadi terima kasih Puan Rukayah untuk sesi minggu ni. InsyaAllah kita jumpa minggu depan untuk buku yang lain pula. Dan insyaAllah kita doa semoga Ramadan kali ini kita tak buang masa dengan benda yang tak sepatutnya. Sebab kita tahu banyak isu viral yang kita tak dapat terfokus, kita terfokus. Jadi media sosial ni tuan-puan, pendengar atau penonton, kita yang kawal lah. Jangan dia yang kawal hidup kita. Itu nombor 1 lah. Jadi bijak pilih circle yang betul, insya-Allah kita pun akan jadi orang yang betul lah. Insya-Allah. Pilih vibes. Okey, terima kasih banyak Puan Rukayah untuk sesi. Sama-sama Tuan Ami. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih. Selamat berpuasa. Selamat.